Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So dalam market smartphone sekarang ni kita boleh nampak yang pelbagai jenis jenama baru daripada China terutamanya yang melopori market untuk smartphone, terutamanya daripada jenama Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Asus. Mention je jenama apa yang baru sekarang ni. Banyak gila jenama yang cukup popular dan juga menawarkan smartphone yang sangat baik untuk harga yang memang sangat berpatutan dan juga premium. Tapi dalam masa yang sama ada juga jenama smartphone yang OG ataupun dah lama dalam market ni masih lagi relevan sampai sekarang, seperti jenama Samsung, Apple dan pelbagai lagi. Tapi ada juga jenama phone yang hidup segan mati tak mau dan juga hampir-hampir nak pupus kan, seperti Sony, Nokia, Motorola, apa lagi korang boleh mention. Tapi dalam masa yang sama ada smartphone ataupun jenama yang dah pun pupus, terkubur ataupun rip. So dalam video kali ni aku nak kongsikan antara jenama phone yang dah pun terkubur ataupun memang dah hampir pupus lah kan. Yang pertama sekali adalah LG Mobile. Seperti korang tahu yang LG ni bukannya baru dalam pasaran smartphone, bukannya masa kegemilangan China punya smartphone, tapi diorang dah lama dalam arena smartphone ni, level-level macam Sony, Samsung dan sebagainya. Sebab aku teringat lagi masa tahun 2007-2008, masa tu LG ada perkenalkan juga phone lipat, lebih kurang macam Motorola punya smartphone. Tapi sekarang ni LG punya smartphone makin lama makin menjunam lah dia punya populariti tu. Kalau nak tengok balik sepanjang 10 tahun LG sebelum ni, kita boleh nampak yang LG banyak gila perkenalkan inovasi ataupun keunikan yang ada pada smartphone terbaru diorang, seperti LG G3, LG G5, LG G6, LG Flex dan banyak lagi lah kita boleh mention. Apa yang LG buat memang ramai gila pesaing-pesaing diorang cuba nak ikut buat macam LG juga. Tapi jenama LG tetap underrated, tidak popular seperti mana jenama seperti Samsung, Apple, Google ataupun sebagainya lah. Antara series model famous daripada LG seperti LG G Flex, LG G Series, LG V Series dan juga LG Wing yang terbaru lah. So itu adalah antara phone terakhir daripada LG sebelum LG umumkan yang syarikat diorang dah discontinue untuk keluarkan smartphone tapi fokus kepada barang elektronik. So itu adalah satu tamparan yang hebat jugalah untuk peminat-peminat phone LG, bahawa LG tidak akan lagi keluarkan phone baru selepas ini. Aku tak pasti alasan sebenar kenapa LG discontinue dia punya syarikat smartphone. Mungkin disebabkan oleh pesaing yang makin sengit sekarang ni, harga yang makin murah untuk smartphone yang bagus, ataupun mungkin pengguna sekarang ni tak mahukan inovasi sangat, tapi cukup sebuah smartphone yang boleh serbaguna dan juga bagus dengan harga yang sangat berpatutan. Mungkin kehendak pasaran dah berbeza daripada dulu. Sebab dulu kita tahu yang dulu memang zaman inovasi, kita boleh nampak yang LG perkenalkan banyak gila jenis inovasi pada smartphone luang, membuatkan ramai pesaing ni cuba untuk tiru. So itu adalah antara kemungkinan yang aku nampak kenapa LG ni susah nak survive dan juga populariti diorang tu makin merudum. Yes, inovasi diorang bagus, smartphone diorang premium, material yang bagus, tapi itulah tak boleh nak buat sale, memang susah nak survive untuk sesebuah syarikat tu. Kalau nak senaraikan sumbangan apa yang LG buat terhadap inovasi smartphone memang banyak, dan antaranya seperti LG Prada, iaitu phone yang terawal menggunakan touchscreen beberapa bulan sahaja sebelum pelancaran iPhone yang pertama lah masa tahun tu kan. Yang kedua adalah LG G2, phone pertama hadir dengan rekaan yang kemas dan juga tanpa physical home button pada bahagian skrin tu. Sebab masa zaman tu adalah zaman orang pakai home button dekat smartphone macam Samsung ataupun iPhone, tapi LG satu-satunya syarikat yang mengeluarkan smartphone tanpa home button dan full touchscreen pada bahagian depannya. So memang sangat-sangat unik lah masa tahun tu kan. Seterusnya adalah LG G5, phone pertama yang memperkenalkan ultra wide lens camera, bukannya Samsung ataupun Apple. Apple memang lambat gila perkenalkan ultra wide lens, tapi LG adalah syarikat pertama yang mengeluarkan phone dengan ultra wide lens camera pada LG G5. In fact, LG juga pernah bekerjasama dengan Google untuk mengeluarkan beberapa model series Nexus dan juga untuk model Pixel 2 SL, dan LG juga pernah supply screen OLED dia pada Apple terhadap model iPhone, iaitu iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro. So LG ni bukannya biasa-biasa, diorang ni kira pioneer lah untuk bahagian screen OLED ataupun untuk arena smartphone tu sendiri. Tapi malangnya jenama LG Mobile tu sendiri memang merudum dan juga populariti diorang tidak segah macam Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dan sebagainya. Jenama phone kedua yang dah pun pupus adalah Nextbit. So kalau nak tengok balik jenama Nextbit ni, dia popular lah sekitar tahun 2016 masa awal diperkenalkan, dan jenama ni tak lama pun dalam arena smartphone, dalam masa 2 tahun macam tu je. Syarikat Nextbit ni hanya keluarkan satu saja model smartphone, iaitu Nextbit Robin. So Nextbit Robin ni memfokuskan kepada
kepada smartphone yang memang sangat unik. Rekaan dia berkotak, warna pastel, and then dia berasaskan cloud ataupun storage awan. Storage awan ni lebih kurang macam iCloud, macam Google Drive dan sebagainya lah. So korang boleh simpan file-file, gambar, video semua dalam cloud storage instead of storage smartphone tu. So itu adalah antara keunikan yang Nextbit bawa untuk Nextbit Robin. So aku rasa benda tu bagus konsep tu. Cumanya aku tak pasti kenapa tak dapat sambutan yang meluas sangat. Tapi pada tahun 2017 Nextbit telah dibeli oleh syarikat Razer, iaitu satu jenama yang memang tak asing lagi dalam dunia gaming, mengeluarkan hardware, barang-barang gaming apa semua kan. So Razer telah membeli Nextbit dan mengeluarkan smartphone pertama diorang, iaitu Razer Phone 1. Masa Razer Phone yang pertama tu memang kita boleh nampak dia punya design language ataupun dia punya rekaan tu memang sama je macam Nextbit Robin, cuma ada sedikit saja perbezaan. Masa sekarang ni dah tak ada dah Razer Phone, dah tak ada dah Nextbit punya smartphone. Aku tak pastilah apa direction untuk Razer Phone pada tahun ni. Mungkin orang tak keluarkan smartphone dah, ataupun mungkin orang just fokus kepada barang-barang gaming macam headphone, perkakasan untuk gaming dan sebagainya instead of smartphone. Tapi aku harap Razer bersaing jugalah untuk arena smartphone dalam gaming phone tu sendiri. Jenama phone yang ketiga adalah BlackBerry. Kalau kita nak patah balik masa tahun 2008 sampailah 2012, masa tu memang peak lah jenama BlackBerry ni, era kegemilangan dia lah masa tu kan. So BlackBerry ni orang pandang masa tu sebagai phone kelas atasan ataupun T20 lah. Siapa yang pakai BlackBerry tu memang wow, BlackBerry siap. Sebab phone BlackBerry masa tu memang menjadi satu fenomena dekat satu dunia, even artis pun ramai gila pakai. Aku boleh katakan masa tu adalah zaman BlackBerry lebih kurang macam iPhone sekarang ni lah. Orang bangga pakai iPhone sekarang, macam tu lah masa tu orang bangga menggunakan phone BlackBerry. So BlackBerry ni keunikan dia paling utama, of course orang cakap dia punya privacy dia power, security dia power. Model smartphone diorang ada yang gunakan fully keypad dan juga ada yang gunakan keypad dan juga touchscreen, ada juga yang menggunakan fully touchscreen. So antara popularity BlackBerry masa tu adalah dia punya keypad, dia punya branding BlackBerry tu sendiri, dan juga BlackBerry OS dengan BBM. Yes, BBM masa tu memang cukup popular lah di kalangan budak-budak remaja masa tu kan. Instead of minta nombor WhatsApp, orang minta BB pin. Tapi masa tahun 2012 ke 2013 macam tu, aku nampak yang ramai dah mula beralih daripada BlackBerry kepada iPhone ataupun phone Android lain seperti Samsung, Huawei dan sebagainya lah. So instead of orang gunakan BBM, orang gunakan WhatsApp pula masa tu. So that's why masa tu popularity BBM makin lama makin merudum, dan pada tahun 2019 BlackBerry telah umumkan yang BBM discontinue ataupun ditamatkan pada 31 Mei 2019. So itu adalah antara zaman kejatuhan BlackBerry yang memang teruk gila lah masa tahun 2019. Antara model phone terakhir BlackBerry seperti K2 dan juga K2LE yang masih menggunakan keypad instead of fully touchscreen. Pendapat aku antara kegagalan yang paling utama untuk BlackBerry ni adalah dia lambat beralih daripada BlackBerry OS kepada Android OS. So masa tu ramai dah beralih kepada Android OS ataupun iOS instead of BlackBerry OS yang memang very outdated. Dia punya aplikasi pun tak banyak, game pun tak banyak, UI pun nampak macam outdated apa semua kan. Instead of Android OS masa tu dah makin lama makin maju, makin bagus, and spesifikasi untuk phone Android pun makin lama makin bagus dengan harga yang sangat berpatutan instead of BlackBerry OS masa tu kan. Sampai sekarang ni BlackBerry dah bertukar alih kepada bisnes untuk cyber security instead of mengeluarkan smartphone. Tapi pada awal Januari tahun ni ada laporan menyebut bahawa BlackBerry akan buat comeback dengan phone 5G pertama diorang yang masih mengekalkan konsep keypad pada diorang punya screen tu lah. So aku tak pasti sama ada dia akan menjadi comeback stronger ataupun comeback and then turn back balik kan. So kita just tunggu dan lihat sama ada konsep ni akan berjaya ataupun tidak untuk menawan hati pengguna BlackBerry tu sendiri. Tapi bagi aku personally, aku suka dengan konsep keypad tu, cumanya dia dah kurang relevan lah. Kita lebih untuk touchscreen instead of keypad. Kalau konsep tu boleh buka, boleh pasang, mungkin dia boleh menjadi satu pilihan yang baik untuk kita, ataupun mungkin juga harga dia akan mahal. Jenama smartphone yang terakhir adalah Essential Phone. So jenama ni dia kurang familiar sikit sebab dia popular di kalangan peminat teknologi ataupun smartphone sahaja sekitar tahun 2017. Diasaskan oleh the father of Android, iaitu Andy Rubin. Yes, bukannya orang biasa-biasa, tapi orang yang dah berpengalaman lama dah dalam arena smartphone ni. Dia adalah individu yang bertanggungjawab yang mencipta Android OS masa awal-awal dulu sebelum Google beli. Dia lah orang yang mencipta Android OS yang korang gunakan kat smartphone korang sekarang ni. So berbalik pada Essential Phone, hanya satu model saja yang diorang berjaya keluarkan, iaitu Essential PH1. Dan masa tahun 2017 sebelum pelancaran iPhone X, Essential PH1 antara
antara phone yang hype jugalah disebabkan oleh dia punya rekaan, and then screen ada notch. Yes, Essential phone adalah antara phone yang terawal yang menggunakan screen display ada notch. Bukannya iPhone X yang pertama, tapi Essential adalah antara terawal. Sebelum tu tak silap aku daripada Sharp. Yang seterusnya Essential, and then barulah iPhone X keluar dengan notch, dan masa tu jadi fenomena kan. Dan aku rasa sekitar tahun 2016 ke 2017 antara phone-phone yang unik, yang menarik, macam Nextbit Robin tadi, Essential 2017, and then iPhone X menjadi fenomena dari segi rekaan, Face ID dan sebagainya kan. So Essential PH1 dia memberikan spesifikasi yang cukup bagus, kelas flagship dengan material yang memang sangat-sangat premium. Frame body saja menggunakan titanium dengan back panel jenis ceramic. So material memang serba mewah, rekaan yang memang nampak premium, dan juga aku memang boleh puji lah Essential PH1 masa tu dengan harga yang tidak terlalu overpriced sangat. So memang boleh belilah Essential phone masa tahun tu kan. Cumanya aku rasa yang membuatkan Essential PH1 ni gagal mungkin disebabkan oleh dia punya populariti tu kurang, ataupun market dia tak meluas sangat. Itu sajalah model yang Essential perkenalkan, iaitu PH1. Dan ada laporan menyebut bahawa PH2 dah dibuat, even designer dia pun dah sempat buat dah rekaan Essential PH2 masa tu kan. Tapi itulah dia tak berjaya dikeluarkan, dan sampai sekarang ni tak ada dah phone terbaru pada Essential. Tapi ada yang mengatakan bahawa syarikat tu masih ada lagi. Dan menerusi laporan terbaru, bekas CEO OnePlus sebelum ni iaitu Calpay yang sekarang ni menubuhkan syarikat Nothing yang menggunakan TWS Nothing Year One sebelum ni, yang memang unik rekaan dia, telah pun membeli jenama Essential phone tu sendiri. Dan mungkin dalam masa beberapa tahun lagi kita akan nampak phone terbaru daripada Essential, ataupun mungkin daripada jenama Nothing tu sendirilah. So kita just tunggu dan lihat saja apa yang Calpay akan buat dengan jenama Essential phone ni. Mungkin juga direction dia akan berbeza daripada OnePlus sekarang, sebab OnePlus sekarang dia punya market tu lebih meluas. Macam dulu kan dia lebih kepada community kan. So mungkin juga Calpay akan ubah direction lebih kepada community. Mungkin juga harga phone akan lebih berpatutan, lebih berbaloi dengan spesifikasi yang cukup-cukup mantap seperti OnePlus awal-awal dulu. So kita just tunggu dan lihat saja, dan aku sangat-sangat excited dengan apa yang Calpay akan buat dengan Essential phone punya model untuk model terbaru nanti. Okay, so guys, itu saja antara 4 jenama smartphone yang boleh dikira sebagai gagal dan juga hampir pupus, dan juga pupus pun adalah kan, macam LG tadi kan, ataupun Nextbit. Tapi dalam banyak-banyak jenama smartphone sekarang ni sebenarnya banyak juga jenama smartphone yang boleh dikira gagal dan juga boleh dikira sebagai hidup segan tapi mati tak mahu kan. Seperti jenama Sony, Vertu, Meizu, apa lagi banyak jenama yang aku boleh sebut sebenarnya kan. Mungkin aku akan buat satu lagi video untuk jenama-jenama smartphone yang hidup segan mati tak mahu, masih ego lagi dengan dia punya harga, dengan dia punya teknologi, design, spesifikasi yang very oriented tapi harga mahal apa semua. So guys, nantikan next video tentang smartphone yang hidup segan mati tak mahu. So guys, kalau korang suka dengan video ni, macam biasa, like, komen dan share, subscribe channel aku. Korang boleh suggest aku konten jenis apa lagi aku nak buat dalam next video, dan kalau menarik aku akan buat, dan juga aku akan mention nama korang nanti dalam next video nanti. Okay, so guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Aku rindu gila kot dengan LG. LG salah satu jenama phone yang banyak potensi, cuma kurang sambutan. Dia kurang populariti kot. Mungkin sebab marketing dia ataupun mungkin brand awareness untuk mobile kurang kot. Sebab dia lebih tertumpu kepada macam smart TV, Android TV and barang elektronik dia lah. Sayang LG dia discontinue kan. Sayang. Aku macam kecewa sikit lah. Sebab aku baru rasa nak beli LG Wing. Tapi itulah,